Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Chu. Apa khabar semua? Harap semua sihat-sihat lah. Kita sekarang ni dalam keadaan musim yang agak ekstrim jugalah. Hujan, kadang-kadang hujan, tapi majoritinya panas lah. Panas, orang kata panas lik-lik. Panas, betul-betul panas. Tapi hari ini Pak Chu akan menceritakan sedikit tentang unconventional punya resources ataupun bahan yang gas yang boleh kita dapati dan secara bukan daripada konvensional, tapi dia panggil dia sebagai unconventional, atau tapi boleh dikategorikan sebagai renewable energy ataupun tenaga yang boleh dibaharui juga. Jadi pada kali ini Pak Chu akan cerita tentang CBM. CBM, apa itu CBM? CBM itu adalah, dalam ikut bahasa Inggerisnya adalah coal bed methane ataupun gas methane yang ada di dalam arang batu. Jadi kita boleh extract ataupun kita boleh ambil gas itu untuk diguna ataupun untuk kegunaan sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi sebenarnya kita tahu di seluruh dunia ni banyak kita adanya ladat ataupun banyak endapan-endapan arang batu yang besar-besar, sebagai contoh di US, di Canada, di Australia, di Indonesia dan di Germany dan mana-mana sekali di atas dunia ini memang banyak terdapatnya lapisan-lapisan arang batu, dan diguna kita ambil arang batu itu sebagai satu bahan untuk sumber tenaga. Tetapi kita tahulah arang batu ini kalau kita bakar dia akan menghasilkan satu gas karbon dioksida yang tinggi dan boleh mencemarkan pada alam sekitar. Walaupun dia mendapat mempunyai tenaga yang tinggi daripada pembakaran arang batu, tetapi dia boleh mencemarkan alam sekitar. Tetapi di samping itu juga di dalam arang batu itu sendiri ada terdapatnya gas methane, dia panggil dia gas methane. Sebab itulah CBM tadi, coal bed methane. Jadi methane saja yang ada, yang gas methane saja yang majoriti yang ada di dalam kuat atau dalam arang batu berkenaan. Di samping itu kita ada juga ethane, ada juga nitrogen, ada juga karbon dioksida. Jadi itulah gas-gas yang sampingan yang ada di selain daripada methane. Jadi di mana letaknya? Di mana terletaknya gas berkenaan? Jadi gas berkenaan di dalam coal bed tadi, di dalam lapisan batu, di lapisan arang batu tadi adalah terletak di dalam retakan yang ada di dalam arang batu itu, dan juga dia terdapat di dalam matrix atau di dalam badan arang batu itu sendiri. Jadi yang majoritinya, yang paling banyak sekali atau 20 atau 30% daripadanya adalah terletak di dalam badan itu atau dalam matrix batu arang atau arang batu. Jadi yang selebihnya adalah ada di dalam retakan yang terjadi secara semula jadi di dalam arang batu. Jadi mana datangnya, mana puncanya gas tu? Gas tu adalah berpunca daripada proses, sama ada proses secara biologi. Secara biologi ini adalah tindakan bakteria. Satu jenis bakteria ni dia suka makan karbon. Dia suka makan karbon dan kemudian dia menghasilkan gas methane. Dan satu lagi adalah secara proses geologi. Proses geologi biasa itu adalah daripada karbon, dia akan bertukar jadi daripada karbon bertukar pada hidrogen, dan kemudian berlakunya proses maturity atau proses pembentukan gas asli daripada proses geologi berkenaan. Jadi memerlukan, of course, dia akan memerlukan tekanan dan juga suhu yang tertentu. Dia akan ada dia punya window dia di mana terbentuknya gas berkenaan. Jadi gas itu akan tersimpan di dalam badan arang batu itu sendiri. Sebab itulah kadang-kadang kita nampak, kita tengok berita daripada mana-mana lah, yang mana-mana ada lombong arang batu, terutama sekali arang batu yang ada di bawah permukaan bumi ataupun secara underground ataupun secara perlombongan di bawah permukaan. Jadi biasanya kita dengar letupan
hasil daripada dalam lombong arang batu. Jadi sebenarnya letupan berkenaan adalah terjadi secara, orang kata secara, kadang-kadang secara semula jadi ataupun secara spontan, sebab di dalam badan arang batu itu sendiri pun ada gas metan. Jadi dia akan spark. Apabila spark, dia akan menghasilkan punca api daripada kenaan, kemudian berlakulah letupan. Itulah sebab itulah kita nampak selalunya kita dengar berlaku letupan di dalam lombong arang batu di bawah permukaan. Jadi benda-benda macam inilah yang sering berlaku. Kalau sekian bahaya yang ada pada lombong arang batu atau lapisan arang batu kenaan. Jadi begitu juga dengan orang kata, kalau sebagai contoh di Malaysia ni kita tak banyak arang batu, kita taklah banyak sangatlah, taklah setebal sangat. Jadi kita ada di Sarawak dan juga kita ada juga di Sabah, dan kemudian kita pun pernah melombong di Semenanjung, memang pelombong di membuat arang batu di Batu Arang, dan juga di Enggu ada juga pelombongan, tetapi tak adalah orang kata sampai ke peringkat yang berkenaan. Tapi walau macam mana pun, gas yang terhasil daripada proses berkenaan, proses bersama-sama dengan arang batu itu akan kita boleh ekstrak, sebenarnya kita boleh keluarkan daripada arang batu berkenaan, dan kita boleh guna pakai gas itu sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi sebagai contohlah, untuk kita mendapatkan sumber gas daripada di bawah, daripada coal bed metan tadi, mestilah kita ada penggordian sampai ke peringkat melepasi ataupun sampai ke lapisan arang batu mungkin 1 kilometer ataupun 1000 atau 1 kilometer lebih ke, macam itulah. Dia akan sampai ke peringkat berkenaan, dan kemudian daripada situ akan adanya satu proses, kita panggil dia sebagai dia masukkan air, dan air berkenaan akan ambil gas metan tadi bersama, akan gas metan akan masuk dalam air, dan kemudian air itu akan dipump keluar balik, dan kemudian daripada situlah dia akan pergi kepada stesen pencerakinan dan sebagainya untuk mendapatkan gas metan. Dan kemudian yang air yang tadi akan circulate balik masuk ke dalam reservoir atau dalam tapungan arang batu berkenaan. Jadi itulah proses secara ringkas, tetapi sebenarnya bukan sesenang macam itulah. Dia memang kompleks lah untuk macam mana untuk menghasilkan ataupun untuk mendapatkan gas metan di dalam lapisan arang batu. Dan juga kita pernah juga dengarlah di Malaysia ni memang banyak jugalah berlakunya proses pembakaran arang batu, bukan pembakaran lapisan gambut, di mana lapisan gambut pun sama juga proses dia. Gambut adalah proses di mana peringkat awal untuk pembentukan arang batu. Sebab arang batu dia mula daripada gambut, apabila tekanan dia meningkat lagi, dia akan jadi subbituminous, kemudian ada tekanan kuat lagi akan jadi bituminous, dan kemudian akan jadi anthracite. Itulah proses dia, proses di mana beberapa peringkat arang batu dan memberikan sumber tenaga yang berbeza. Jadi untuk yang lapisan pit atau lapisan gambut tadi pun ada proses daripada bakteria, ada proses dan sebagainya, dia akan menghasilkan metan juga. Sebab itulah kalau kita ada berlaku ni kebakaran di kawasan tanah gambut, kebakaran tu bukan tak semestinya dilakukan oleh orang lain, orang meletak membuat satu, orang kata membuang puntung rokok dan sebagainya. Sebenarnya itu jarang sekali terjadinya kebakaran. Tetapi yang jadi kebakaran di tanah gambut adalah dia ignite secara, ataupun dia macam punca apinya adalah jadi secara
secara semula jadi di bawah permukaan, di mana dibantu dengan gas metan tu tadi. Sebab itulah proses untuk kita nak memadamkan kebakaran di kawasan Tanah Gambut itu mengambil masa yang agak panjang, dan kemudian akan memberikan satu kesulitan, kesukaran kepada ahli-ahli bomba kita untuk memadamkan kebakaran di kawasan Tanah Gambut. Tetapi sebab itu dia sudahlah, gambut itu adalah senang terbakar, dan kemudian selepas itu dia ada gas gas metan yang ada bersama di dalam gambut berkenaan, dan menjadikan proses pembakaran tu akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat merebak. Jadi itulah kisah-kisah yang terjadi berkaitan dengan bahan-bahan berkarbon ataupun benda-benda hasil sisa-sisa daripada tumbuh-tumbuhan, dan kemudian apabila terendap dan kemudian ditekan dengan tekanan, adanya lapisan-lapisan tanah, batu dan sebagainya di atasnya, maka dia akan terbentuklah lapisan arang batu. Jadi prosesnya ada mengambil masa yang lama, jutaan tahun masa dia. Jadi sudahlah, bila dah proses berkenaan mengambil masa yang lama, proses yang berlaku ke atas arang tu sendiri pun, arang batu tu sendiri pun menghasilkan gas tu kita panggil sebagai gas metan. Jadi untuk kita nak proses ataupun kajian ataupun research yang berkaitan dengan CBM ini adalah sekarang ni sedang giat dijalankan, terutama sekali dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia ni sekarang ni giat dijalankan. Semua yang kita ada punca arang batu, dijalankan juga kajian tentang CBM. Adakah kemungkinan untuk mendapatkan gas ataupun gas metan daripada batu arang. Terutama sekali kalau kita tengok yang dekat Sabah, dia punya arang batunya tebal, dekat Pinangah tu tebal, dan kemudian itulah pihak yang berwajib telah melakukan assessment atau melakukan penilaian terhadap kemungkinan untuk mendapatkan metan daripada lapisan arang batu berkenaan. Jadi itu sebagai satu punca sumber alternatif kalau sekiranya gas yang dapat secara konvensional dah habis dan sebagainya ataupun kekurangan, maka ini akan menjadi satu punca yang baru untuk sebagai sumber tenaga. Itu sajalah Pak Bacu dapat kongsikan tentang CBM. Jadi mudah-mudahan perkongsian ringkas ini akan memberi satu manfaat, menjadi satu ilmu yang baru kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi itu sajalah daripada Pak Chu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan